Sebut sahaja perkataan darurat, pasti semua negara tidak mahu perkara ini berlaku. Impaknya sangat dahsyat dan meninggalkan kesan terhadap pelbagai perkara dalam tempoh yang lama. Malaysia atau yang dikenali Tanah Melayu pada masa dahulu pernah mengisytiharkan darurat pada 19 Jun 1948. Darurat ini hampir meragut peluang Malaysia untuk mengecapi kemerdekaan. Sir Edward Gen telah mengisytiharkan darurat dan ia berterusan sehinggalah berakhir pada tahun 1960. Selama 12 tahun, pemberontakan bersenjata telah mengakibatkan keadaan huru-hara yang sangat teruk. Jadi, video kali ini kita akan melihat bagaimana tercetusnya darurat di Tanah Melayu. Teruskan menonton. Ideologi komunis tiba di Tanah Melayu pada awal tahun 1920-an lagi. Imigran Cina telah membawa buku-buku dan risalah mengenai ajaran komunis dan disebarkan di kalangan orang Cina di Tanah Melayu. Pada tahun 1927, komunis di Tanah Melayu bergerak di sebalik parti Kuomintang KMT. Selepas itu, pada tahun 1930, Parti Komunis Malaya atau PKM telah ditubuhkan ekoran perpecahan Parti Komunis Nanyang di Singapura. Sebenarnya, PKM telah menjalankan kegiatan mereka secara sulit kerana parti ini diharamkan disebabkan kelihatan anti-British. Namun, selepas kedatangan Jepun di Tanah Melayu pada tahun 1941, PKM telah mendapat tawaran membantu British untuk berperang melawan askar-askar Jepun. Ini kerana PKM telah mempunyai kekuatan dari segi jumlah ahli dan juga logistik. Selain itu juga, PKM dengan rasminya telah menubuhkan sayap bersenjata parti yang dikenali dengan nama Regimen Pertama MPAJA pada 1 Januari 1942. Kemaraan PKM. Setelah Jepun menyerah kalah, PKM telah menjadi sebuah parti yang paling tersusun organisasinya berbanding dengan parti-parti yang lain di Tanah Melayu. Kebebasan dan kelonggaran yang diberikan oleh pihak British telah mendorong pemerintah tertinggi PKM melaksanakan beberapa agenda untuk menguatkan pengaruh parti. Menjelang Jun 1948, keadaan menjadi gawat dan tegang. Kerajaan tidak mampu mengawal keadaan dengan cara biasa kerana adanya kegelisahan dan bantahan di beberapa tempat oleh masyarakat tempatan. Antara faktornya adalah dari pihak PKM sendiri dan juga masyarakat tempatan yang tidak berpuas hati terhadap British. Pengisytiharan darurat. Pada 16 Jun 1948, 3 pengurus ladang berbangsa British telah dibunuh oleh ahli PKM. Inilah peristiwa yang mencetuskan pengisytiharan darurat yang memberi kuasa kepada polis untuk menahan, memenjara dan menghukum. Akibat daripada itu, pengisytiharan pemerintahan darurat telah dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British Sir Edward Gen meliputi seluruh Tanah Melayu. Pada 23 Julai 1948, British mengharapkan kembali PKM serta parti berhaluan kiri yang lain. Bermula dari sinilah PKM mula menggunakan keganasan termasuklah memusnahkan harta awam, terutamanya kebun getah dan lombong bijih timah, malah membunuh orang awam yang disyaki bersubahat dengan pihak British. Keadaan huru-hara ini telah membuatkan British mengambil langkah drastik serta beberapa strategi untuk melemahkan PKM yang bertindak ganas. Antaranya adalah: pertama, rancangan BRICS. Ia merupakan rancangan penempatan semula settingan di perkampungan baru bagi mengasingkan penduduk daripada pengaruh dan ancaman komunis. Strategi ini juga dapat menyekat bekalan makanan, memutuskan perhubungan maklumat dan ubat-ubatan kepada ahli PKM. Kedua, kad pengenalan. Pada tahun 1948, kad pengenalan mula diperkenalkan kepada semua penduduk di Tanah Melayu yang berumur 12 tahun ke atas. Ia bertujuan bagi mengesan dan menghadkan pergerakan penganas komunis. Ketiga, perang saraf. Satu kempen telah dibuat untuk menghapuskan penganas komunis, iaitu memenangi hati dan fikiran rakyat. Antara isi kandungan kempen ini adalah mengedarkan risalah, catuan makanan dan ganjaran wang ringgit bagi menangkap pemimpin tertinggi PKM. Keempat, pengampunan beramai-ramai. Ia bertujuan bagi memujuk pihak komunis supaya menyerah diri. Kerajaan telah menyebarkan risalah dan pas pengampunan dalam bahasa Melayu, Cina dan Tamil. Setelah British melaksanakan pelbagai strategi ini, ia telah membawa kejayaan kepada Tanah Melayu dalam menamatkan darurat. Yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan berakhirnya Undang-Undang Darurat pada tahun 1960.
Pada 2 Disember 1989, PKM telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan kerajaan Malaysia di Hat Yai, Thailand. Jadi, dengan perjanjian tersebut, perjuangan PKM untuk mendirikan sebuah kerajaan komunis di Malaysia secara rasminya telah pun berakhir. Kesimpulannya, darurat yang berlaku sepanjang tahun 1948 hingga 1960 banyak memberikan kesan buruk dari segi ekonomi, sosial dan politik di tanah Melayu. Perkara ini juga merupakan satu peristiwa besar yang hampir mengakibatkan negara ini sekali lagi tergadai di bawah pemerintahan yang zalim sebagaimana kejatuhan Empayar Melayu Melaka kerana perselisihan dalaman dan perebutan kuasa. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Darurat telah diisytiharkan oleh Sir Edward Gen pada tahun 1948. Pada tempoh 12 tahun itu, telah berlaku banyak kesan negatif terhadap penduduk tanah Melayu. Punca darurat. Selepas pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, Jepun menyerah kalah pada tahun 1945. Telah terjadi kekosongan kuasa. Dalam tempoh masa seminggu selepas penyerahan tentera Jepun, berikutan kekosongan kuasa pada waktu itu, anggota-anggota PKM telah keluar dari hutan-hutan dan mula menunjukkan kekuatan dan kuasa mereka. Ramai orang-orang Melayu dan individu-individu berbangsa Cina dan India telah diseksa dan dibunuh dengan kejam. Anggota-anggota PKM telah bertindak dengan zalim dan melulu, tiada langsung perasaan balas kasihan yang ditunjukkan. Pembunuh 3 orang pengurus ladang berbangsa Eropah pada tahun 1948 telah menyebabkan kerajaan persekutuan mengisytiharkan darurat di seluruh kawasan tanah Melayu. Sebulan kemudian, PKM telah diharamkan. PKM menggunakan strategi bersekongkol dengan pihak-pihak persatuan sekerja yang ada pada waktu itu di samping menubuhkan Persatuan Buruh Baru. Usaha untuk melakukan mogok yang mendapat sokongan daripada pihak PKM walau bagaimanapun telah gagal dan undang-undang baru telah dibuat oleh pihak British untuk melemahkan PKM. Darurat kemudiannya diisytiharkan di negeri Johor pada 19 Jun 1948. Langkah mengatasi darurat. Parti politik yang bersifat radikal diharamkan. Sesiapa yang disyaki dengan kegiatan komunis akan ditangkapkan serta dibuang negeri. Rancangan BRICS tujuan untuk membina perkampungan baru ini untuk mengasingkan daripada ancaman komunis. Strategi ini dapat membekalkan makanan dan mengutuskan perhubungan komunis. Kad pengenalan memperkenalkan kepada penduduk tanah Melayu. Tujuan untuk menghadkan pergerakan komunis. Pengisytiharan darurat telah ditamatkan pada 31 Julai 1960. Dalam tempoh 12 tahun perintah darurat dilaksanakan, kira-kira 11,000 nyawa terkorban, termasuk 2,500 orang awam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam channel YouTube Nusan Studio. Hari ini saya Zuhairi Osman nak bawa satu topik lagi. Topik berkenaan dengan
ideologi komunis yang cuba diterapkan di tanah Melayu. Okey, kita tahu dalam tanah Melayu ni pernah ada sejarah pemberontakan komunis. Selama 14 hari selepas kedatangan tentera Jepun menguasai tanah Melayu dan komunis berjuang untuk fight Jepun, dan sebelum tu mereka berjuang fight British juga, dan seterusnya mereka melakukan keganasan dalam tanah Melayu. Jadi kita nak tahu apa sebab komunis ni mengganas dalam tanah Melayu dan apakah yang dibawa dalam ideologi komunis, perjuangan yang dibawa dalam ideologi komunis ini, dan siapa yang terlibat, tokoh-tokoh dia, bila ke tahun terlibat, apakah komunis ni sesuai dengan tanah Melayu, dan apa perancangan mereka yang cuba diterapkan di tanah Melayu tercinta kita ini. Apa itu komunis tanah Melayu? Kita nak ringkaskan lagi. Sebab apa? Kalau kita jelas tentang ideologi komunis, saya terpaksa buat satu video yang lebih panjang lagi. Secara ringkas dia, ideologi komunis ni saja diasaskan oleh Karl Marx. Karl Marx ni seorang Yahudi. Ideologi ni dibuat untuk mencari jalan penyelesaian kepada dua ideologi yang berlaku sebelum tu, iaitu sosialis dan juga kapitalis. Okey. Tetapi di sini kita nak membicarakan tentang satu masalah yang berlaku di tanah Melayu, iaitu ideologi komunis yang diterapkan, yang cuba diterapkan di tanah Melayu melalui proksi-proksi mereka daripada tanah pusat Cina, iaitu Parti Kuomintang secara jelasnya. Asal mula komunis masuk dalam tanah Melayu ni, untuk pengetahuan semua, bermula daripada satu parti, nama dia Parti Kuomintang. Kuomintang lah, Kuomintang lebih kurang macam tu lah, Parti Kuomintang daripada tanah pusat Cina. Mereka masuk untuk menyebarkan ideologi komunis kepada orang tanah Melayu. Dan secara kita tahu, secara umumnya, ideologi komunis ni memang kita tahu ada beberapa perkara yang bercanggah dengan norma-norma asas tanah Melayu pada ketika itu, iaitu mereka menentang pendudukan raja-raja, mereka menentang kelas, iaitu mengkelaskan manusia. Ada raja, ada golongan rakyat biasa, golongan petani dan sebagainya. Mereka tak mahu macam tu. Komunis yang kita tahu ideologi dia menolak raja-raja. Satu. Nombor dua, ideologi komunis juga secara umumnya mereka menolak penguasaan agama terhadap masyarakat. Jadi mereka beranggapan agama itu adalah candu kepada masyarakat. Jadi ada beberapa perkara, di antaranya ini yang menyebabkan ideologi komunis ini tak sesuai di tanah Melayu. Okey, inilah ideologi komunis yang dibawa oleh Parti Kuomintang masuk ke dalam tanah Melayu. Lalu daripada parti tersebut, rentetan lah, sebab apa, British ni dah tahu benda ni akan berlaku. Jadi British cuba halang Parti Kuomintang, dia haramkan parti ni di tanah Melayu. Lalu mereka buka parti-parti baru, dan parti-parti ini rentetan daripada dulu kala sampailah mungkin ke hari ni. Mungkin ada lagi. Parti Kuomintang lepas diharamkan, buat pula parti baru, Parti Nanyang. Lepas diharamkan, buat pula parti baru, PKM. Lepas diharamkan, buat pula parti baru pula, Empaja. Empaja dalam tu, Empaja gerakan dalam dalam PKM tadi, dan kena haram juga. Last sekali Cimping minta bertanding dalam pilihan raya juga. Tahu tak tuan-tuan, semasa penguasaan komunis, mereka cuba untuk buat dua bentuk serangan dalam tanah Melayu. Secara umumnya, dua bentuk serangan ni mereka buat dalam bentuk kepartian. Mereka hasut rakyat orang tanah Melayu, sama ada daripada golongan Cina, golongan Melayu, golongan India, untuk menyertai parti mereka dan setuju dengan ideologi mereka. Mereka buat parti, berjuang dalam parti, dan bila mereka tengok tak boleh nak fight dalam parti, mereka ubah cara mereka, iaitu mereka masuk dalam bentuk gerila, buat kekacauan, bagi tekanan kepada British. Ini yang orang Melayu dan orang lain dari tanah Melayu ni tak boleh terima, sebab terlalu kejam sangat. Kalau hampa nak fight dari segi parti, hampa paksa orang ikut hampa punya ideologi, tak boleh terima, it's okay. Tapi selepas tu berlaku kekejaman. Betul, kita akui British pernah mempergunakan Parti Komunis Melaya ni untuk melawan Jepun. Sebab ketika mula-mula sekali berlaku, British menguasai tanah Melayu sebagai penjajah. Kita pun tak fan kepada British. Kita tahu British banyak masalah dan British menjarah hasil mahsul tanah Melayu. Tapi kita dapat berdiplomasi dengan mereka juga, daripada kita hilang sepenuhnya genggaman daripada tanah Melayu ni. Jadi British masih ada respect, masih boleh bertoleransi, berbincang lagi dengan kita. Yang jadi lagi teruk dia bila Jepun masuk pula tanah Melayu. Jepun dia buat benda yang sama juga. Dia janji jadi manis pada orang tanah Melayu. Dia kata jangan takut, Asia untuk Asia, tolaklah penjajah ni semua. Lalu orang Melayu ni rasa mungkin ada peluang. Lalu mereka buka peluang untuk ada bekerjasama dengan Jepun pada ketika itu. Yang mana ada sebahagian orang Melayu yang mengambil arah di mana mereka
juga bersama-sama dengan kerajaan dalam pentadbiran kerajaan Jepun pada ketika itu. Dan orang-orang ni menjadi musuh secara jelas kepada parti PKM tadi. Kenapa? PKM mereka ni kebanyakannya daripada tanah besar Cina, kebanyakannya, dan daripada bersaudara mereka pun ramai di tanah besar Cina. Mula-mula sekali Jepun masuk, Jepun jarah tanah besar Cina. Tanah besar Cina kena dulu. Dan tanah besar Cina kena dulu, dan sebahagian mereka lari dari sini, mereka hantar bantuan ubatan dan sebagainya. Bila Jepun masuk tanah Melayu pula, mereka tengok sebahagian orang pi join Jepun ataupun berlunak dengan Jepun, berlembut dengan Jepun. Mereka ambil tindakan untuk lawan orang ni. Dan di masa yang sama juga, British buat perjanjian dengan parti komunis ni. Tak apa, kami bagi ubat ke hampa, kami bagi senjata dekat hampa, kami train hampa, latih hampa jadi untuk perang untuk lawan dengan Jepun. Okey? Ditakdirkan ketika Perang Dunia Kedua, Jepun kalah. Bila Jepun kalah, British patah balik mai tanah Melayu. Sebelum British nak patah balik mai tanah Melayu, komunis ambil tindakan untuk mengganas. Mereka nak rampas tanah Melayu ni. Okey, cuba tonton picak macam ni lah, okey. Dalam situasi perang, masing-masing pun ada tekanan. British pun mengambil kesempatan sebenarnya. British bijak. Dia tak boleh nak perang dengan Jepun di tanah Melayu sebab dia pun dah ada tekanan yang agak berat pada ketika itu. Jadi dia nak jaga tanah-tanah jajahan dia. Dia bagi saja, okey tak apa. Hampa nak lawan, hampa lawan, dia bagi. Tapi dia bagi senjata, dia bagi semua. Selepas hampa dah lawan, dah kalah, dia nak ambil balik lah. Jadi ini adalah trik yang British buat. Kita tak kata British baik. Dan kita pun tak mau kata komunis ni baik. Komunis lagi teruk dari British. Itu adalah fakta, kita kena ingat. Komunis ni, dia boleh bunuh tanpa kira-kira siapa pun. Dia punya ideologi, pastikan kena dapat tanah Melayu ni. Dia tolak agama. Lepas tu dia tolak raja-raja. Lepas tu dia nak republik ke tanah Melayu. Kalau republik tanah Melayu, apa jadi pada kita semua? Mana hak orang Melayu dan tanah ni? Orang Melayu yang join Parti Komunis Melayu untuk buat republik tanah Melayu adalah pengkhianat kepada tanah Melayu. Pengkhianat pada agama, pengkhianat pada tanah Melayu. Itu jelas. Yang kata khianat kepada tanah Melayu itu macam mana? Okey, kita kena ingat ketika komunis cuba ambil alih negara ni dalam darurat tanah Melayu sekitar 14 hari setelah Jepun menyerah kalah, mereka telah membuat serangan-serangan dan juga membuat kekacauan dalam tanah Melayu. Mereka bunuh orang-orang yang mereka syak terlibat dengan Jepun dan juga bekerjasama dengan Jepun sebelum ini. Bahkan mereka juga memeras ugut orang-orang tanah Melayu untuk menyokong mereka. Siapa yang tak sokong, mereka bunuh. Dan tindakan ini menyebabkan kemarahan kepada orang Melayu. Ramai menjadi mangsa mereka pada ketika itu. Peristiwa Bukit Kepong, itu peristiwa serangan komunis yang memang mengorbankan tentera-tentera kita. Memang kita rasa sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan lah. Semata-mata kerana ideologi, mereka sanggup memberi tekanan kepada orang-orang Islam ni. Yang mati itu adalah orang Islam, dan yang buat serangan tersebut adalah orang yang berfahaman komunis. Fahaman komunis, mereka menerima fahaman tersebut sebagai agama itu adalah racun kepada masyarakat. Bahkan boleh katakan mereka ni lebih cenderung kepada yang kurang agama lah. Mereka menolak agama komunis ni. Jadi bila dia buat serangan, dia bunuh orang Islam. Yang bunuh tu pula orang yang tak ada agama pula. Perjuangan mereka untuk meletakkan negara ni dalam ideologi komunis. Bayangkan kalau tanah Melayu mereka menang, apa akan jadi pada tanah Melayu? Pertama, agama rasmi dalam tanah Melayu memang tak ada Islam dekat situ. So, kita sebagai orang Islam, orang Melayu yang penduduk tetap tanah Melayu, penduduk asal tanah Melayu, bolehkah terima tanah Melayu tercinta kita ini tanpa ada agama rasmi Islam? Jadi sebab tu saya kata, siapa yang berjuang untuk komunis, sebenarnya mereka adalah pengkhianat kepada agama. Pengkhianat secara terang-terang. Mereka nak letak dasar ataupun foundation pada negara ini tanpa ada agama dalam dia. Sedangkan seteruk-teruk British, mereka masih berlunak dengan kita. Dan kita masih meletakkan Islam sebagai agama persekutuan, supaya tanah ni tidak hilang identiti dia. Tanah Melayu ni sinonim dengan Islam. Islam itu sangat rapat dengan orang Melayu. Jadi kalau kita buang Islam daripada negara ni, maka tidak ada identiti dalam negara ni. Mereka cuba nak buang kelebihan. Contohlah, salah satu benda yang perjuangan komunis akan cuba buang, contoh adalah hak-hak keistimewaan orang Melayu yang menjadi penduduk asal tanah ni. Kita telah berjuang untuk tanah Melayu ni, tok nenek kita, agak panjang, ratusan tahun semenjak daripada
zaman Melaka lagi kita dah start. Sebelum tu pun kita dah start. Kita dijarah oleh banyak pihak, dijajah oleh banyak pihak. Kita fight. Dan takkan setelah beratus tahun untuk nenek kita fight dekat tanah ni, tumpah darah, berjuang untuk pastikan tanah ni ada identiti kita dan ada keistimewaan untuk anak cucu kita. Tiba-tiba kita nak biar tanah ni diambil alih oleh komunis. Kita nak buang kelebihan bangsa kita, buang kelebihan identiti tanah Melayu. Dan komunis juga, dia bukan takat bangsa Melayu sahaja. Dia juga memberi tekanan kepada bangsa Cina. Ada orang-orang Cina yang tidak menyokong komunis pun ada. Bahkan ada orang Cina yang berjuang dengan penuh patriotik untuk negara ni, menjadi ketua polis dan sebagainya, dan dia dibunuh. Ada kes di mana ketua polis negeri dibunuh pada ketika itu. Jadi memang kita tak terlalu kebangsaan di situ, tetapi lebih kepada tekanan dan campur tangan. Sebab ada komunis di kalangan orang Melayu. Dan kita telusur balik sejarah-sejarah Parti Komunis Tanah Melayu sendiri, PKM, ada nama-nama orang Melayu Islam yang mana perjuangan mereka cuba menegakkan negara republik. Dan mereka tidak mahu letak asas negara ni sebagai tanah Melayu, asas Islam dalam negara ni. Mereka menolak asas Islam. Mereka menolak keistimewaan orang Melayu, hak pemilikan dan sebagainya. Maka kalau perjuangan mereka berjaya, apa jadi kepada tanah ni? Yang lagi teruk, apa jadi pada kita orang Melayu, orang Islam? Kita majmuk dalam tanah ni, kita bersepakat bersama bangsa-bangsa lain untuk duduk tenteram dan aman. Sebelum mekanisme mai, kita aman, tenteram, elok, tak ada masalah. Bila mai ideologi luar ni menyebabkan kita jadi berpecah belah sampai hari ni. Jadi kita sepatutnya sebagai anak Malaysia, anak tanah Melayu, menolak sepenuhnya ideologi komunis yang sangat membawa kesan buruk pada kita semua. Baru-baru ni keluar pula isu komik yang menghalalkan komunis. Geram tu aku ni. Apa kesudahan kepada perjuangan yang pihak-pihak komunis ni buat? Kesudahan dia apabila mereka cuba untuk berjuang secara gerila. Dia buat pemberontakan selama 14 hari, tak berjaya. Dan ketika British patah balik mereka tanah Melayu, sempat kita British susun penubuhan Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948. Tarikh tersebut adalah penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Dan bila komunis cuba buat republik dan mereka gagal hasut orang Melayu untuk bergabung buat republik, join komunis dan sebagainya, dan British pula buat Persekutuan Tanah Melayu, maka di situ matilah ideologi komunis dan peluang komunis untuk mengambil alih tanah Melayu ni. Apa yang berlaku? Mereka teruskan perjuangan secara gerila. Mereka masuk ke hutan-hutan dan mereka serang balai-balai polis, keutamaan bandar-bandar dan orang yang bekerjasama dengan pihak berkuasa polis ni, pihak berkuasa British ni. Mereka serang, dia beri tekanan pada British dengan harapan boleh bangkit kebangkitan rakyat dan menentang British. Dia boleh ambil alih balik negara ni. Dan ada tindakan-tindakan yang dibuat oleh British untuk melembutkan perjuangan mereka, untuk memadamkan perjuangan mereka, untuk menghentikan perjuangan-perjuangan komunis ini. Seperti berlaku 2 rundingan besar dalam sejarah tanah Melayu, di mana British ataupun Tengku sendiri terlibat untuk berbincang dengan pihak komunis, iaitu pihak Chimping pada ketika itu. Di mana mereka pun dah tak berjaya sebenarnya, dah diasak ke dalam hutan sampai ke sempadan Thailand kurang lebih. Jadi daripada sampai ke sempadan Thailand, dia kena asak teruk sangat-sangat dah. Ideologi tak siapa nak ikut, bantuan pun tak cukup, orang Melayu tak mau sokong, orang Cina pun tak mau sokong, orang India tak mau sokong, dan mereka dah terlalu terdesak sangat-sangat. Lalu mereka minta untuk adakan rundingan. Dan berlaku rundingan antara Tengku dengan mereka, iaitu rundingan pertama, rundingan baling dia panggil. Rundingan baling ni berlaku sekitar 28 hari bulan ke 29 hari bulan Disember 1955 di Baling, di mana dua pihak terlibat, pihak Persekutuan Tanah Melayu dengan pihak komunis. Sebenarnya komunis dah kena asak teruk. Seperti kita tahu tadi, komunis dah kena asak teruk. Mereka pun tak boleh nak teruskan lagi. Kita ada tim Senoi Perak masuk untuk hentam mereka dan cari saki-baki komunis ni. Mereka tak berjaya nak terus survive dalam situasi macam tu. Perjuangan dalam bentuk gerila telah gagal. Dan juga dapat tengok Persekutuan Tanah Melayu semakin lama semakin kukuh. Orang Melayu, orang Cina, orang India semakin bersatu padu dan kuat untuk pertahankan negara ni dan tak ikut ideologi mereka. Lalu apa jadi? Mereka dia diasak sampai ke hujung sempadan Thailand. Mereka nak adakan rundingan.
dalam rundingan ni apa yang menarik? Okey, kita dengar balik ya. Apa yang menarik dalam rundingan baling? Okey, yang menarik dalam rundingan baling ni, kedua-dua pihak sebenarnya cuba mengambil kesempatan ke atas masing-masing. Tengku cuba mengambil kesempatan untuk memadamkan terus ideologi komunis ni daripada tanah Melayu. Cara dia simple saja. British membenarkan memberi pengampunan kepada pihak-pihak komunis ni semua yang berjuang dalam hutan. British untuk benarkan ampunkan mereka. Okey, kami boleh ampunkan korang berhenti daripada perjuangan korang. Letak senjata. Okey? Dan kita haramkan parti PKM. Parti ni kita tak mau wujud dah sebab komunis terlalu kejam. Kita pertimbangkan balik kekejaman mereka terhadap penduduk tanah Melayu ketika British tak ada. Mereka serang, mereka bunuh dan mereka buat sebagainya untuk tekan orang Melayu, paksa ikut ideologi mereka tadi. Okey? Lalu kita minta diharamkan parti ini daripada petani pilihan raya. Tak boleh, kita haramkan parti ini terus. Dan kedua, kita bagi pengampunan kepada mereka, letak senjata. Kita tak asap mereka lagi dah. Kita suruh mereka keluar dari hutan, serah diri. Namun, dekat sinilah rundingan baling sebenarnya gagal. Tak membawa apa-apa kesudahan ataupun hasil. Sebab apa? Tengok. Bila mereka tahu mereka tak boleh nak lawan dah dalam bentuk gerila, apa mereka buat? Mereka minta bertanding dalam pilihan raya. Mereka minta supaya British membenarkan PKM tadi bertanding dalam pilihan raya pula. Sebenarnya yang ni memang kita tak mau. British tak mau dah. Dah hampun dah nak kalah dah di hujung-hujung hutan, dah tak boleh buat apa. Orang tak mau ikut, tak mau sokong. Masih minta juga bertanding dalam pilihan raya. Dan mereka sama ideologi mereka. Dan dia punya kapten simple je. Chimping. Anda tahu Chimping siapa dia? Chimping ni lah yang buat strategi semua. Okey, macam ni lah tak boleh nak asak dah ni. Kita dah kalah kat dalam hutan. Apa nak buat? Kita terus dalam bentuk pilihan raya pula. Kita minta British, syarat dia kena ada pilihan raya. Kami nak bertanding, kami nak berjuang juga. Makna kata sebenarnya mereka walaupun mereka nak kalah di hujung-hujung pun mereka nak berjuang juga dalam pilihan raya. Mereka nak tegakkan ideologi mereka. Sedangkan persekutuan tanah Melayu dah pun tertubuh. Raja-raja Melayu pun dah bersatu, duduk semeja untuk berunding, wujudkan keharmonian dalam tanah Melayu ni, kesepakatan, kesaksamaan kita untuk pertimbangkan balik dasar-dasar untuk tanah Melayu ni. Mereka tak mau. Mereka nak buat juga republik. Mereka nak juga hapuskan raja-raja. Mereka nak juga pecah-pecah tanah ni semua. Jadi itu sebenarnya memang tak bagus. Sebab itulah sampai ke hari ni pun kita tengok balik, mereka perjuangan mereka tak selesai. Masih sambung lagi. Mereka tahu tak boleh lawan dalam bentuk senjata, mereka masuk dalam bentuk parti. Dan lagi teruk sekarang ni, mereka hasut pula budak-budak muda untuk sokong mereka untuk buat pembaruan dan sebagainya dan macam ni. Semata-mata untuk apa? Untuk kelestarian perjuangan ideologi komunis tadi tu. Mereka cuba sampai hari ni. Macam-macam bentuk mereka cuba. Cuba kalih bendera lah, cuba tukar warna dan sebagainya. Hilangkan sifat patriotik dalam negara kita dan sebagainya. Ini betul-betul kena dihapuskan. Rundingan baling tadi memang tidak mencapai apa-apa kesepakatan. Dan mereka masuk ke hutan balik. Selama 34 term mereka tidak lawan lagi ideologi mereka. Dan akhir sekali berlaku rundingan kedua, iaitu rundingan Hat Nyai. Rundingan Hat Nyai berlaku sekitar 2 Disember 1989, rundingan Hat Nyai. Di rundingan Hat Nyai tersebut, mereka memang tak boleh buat apa dah. Mereka letak senjata, mereka terima pengampunan daripada British dan juga mereka bubarlah mereka punya perjuangan mereka. Itulah titik terakhir mereka berjuang secara gerila dalam hutan dan mereka sedap, mereka tak berjaya. Itulah titik terakhir komunis letak senjata dan mereka menerima pengampunan daripada British. Okey? Titik tersebutlah 1989 pada rundingan Hat Nyai. Akhir sekali itulah perjuangan komunis dalam tanah Melayu. Dalam mereka buat darurat, mereka cuba paksa orang Melayu ikut demi ideologi perjuangan mereka yang memang kesudahan dia memang sia-sia lah. Selama 41 tahun perjuangan komunis terkubur sia-sia. Namun kita kena terima hakikat bahawasanya perjuangan dari segi bersenjata dan parti secara dulu memang telah terkubur. Tetapi perjuangan dalam bentuk sekarang kita tak tahu. Sebab ideologi ini ada dalam pemikiran-pemikiran manusia. Dan manusia ni dia belajar sesama dia daripada dulu, dia berentetan daripada dulu bersambung sampai ke hari ni. Kemungkinan waris-waris mereka ada lagi. Sebab tu kita minta kepada anak-anak muda, kepada penduduk-penduduk tanah Melayu, warga-warga yang telah berumur dan sebagainya, tolong kita tolak ideologi komunis ni. Sekarang ni kita tengok memang mereka menjelma dalam bentuk yang beza-beza, tapi membawa kefahaman yang sama. Mereka memberi gambaran yang buruk tentang institusi raja-raja kita
memberi gambaran yang buruk tentang negara kita, sistem negara dan sebagainya. Mereka memberi gambaran yang sangat buruk. Sedangkan kita sedang menyusun negara kita menuju pada negara yang lebih baik dan lebih maju. Hari demi hari, kita cuba rapatkan, cuba eratkan kesatuan penduduk Tanah Melayu dan cuba eratkan hubungan antara kaum supaya kita dapat hidup harmoni dengan asas-asas negara yang telah dibuat sekarang. Namun, ada golongan-golongan ini masih wujud di mana mereka cuba untuk memperjuangkan ideologi tadi. Ideologi untuk kesamarataan sepenuhnya. Jadi sampai tidak ada respect dan sebagainya. Jadi kepada institusi yang telah kita tubuh dalam Tanah Melayu ni, kita minta semoga insya-Allah berkat doa kita semua di luar sana, kita teruskanlah menolak ideologi komunis dan kita kukuhkan asas-asas Tanah Melayu ni menuju ke arah yang lebih sempurna dan lebih baik dari masa ke semasa, insya-Allah. Okey. Dan sekian saja daripada saya, Zuhairi Osman, dari channel YouTube Nusan Studio. Jangan lupa subscribe, share dan tekan butang loceng untuk video-video yang lebih menarik yang akan datang. Okey. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dan sama-samalah kita bacakan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang kita yang telah menentang komunis dan terkorban. Dan mudah-mudahanlah dengan doa-doa dan Al-Fatihah kepada kita, tanah ini akan lebih makmur di masa akan datang, insya-Allah. Amin. Al-Fatihah.